Waalaikumsalam. Salam. Oke, hari ini adalah hari kelas pertama kita untuk sesi kedua ini. Apa kabar semua? Sehat ya? Sihat, Cik. Sihat. Oke, mantap. Sihat. Sehat. Oke. Selepas ini saya nak ambil kehadiran dulu. Boleh tak? Boleh. Teruskan. Boleh, Cik. Okey. Saya, Cik. Sekejap ya. Nama pertama Nur Hasada binti Roslan. Hadir tak? Nur Ya, Hasanah. saya, Cik. Okey. Yang kedua Muhammad bin Yaakob. Ada tak? Ada, Cik. Hadir. Yang ketiga Yusrina Yasmin. Ada tak? Hadir? Tandas. Tandas, Puan. Okey. Hadir. Umi Khalidah. Ada. Okey. Yes, okey. Semua kehadiran mencukupi pada hari ini. Ya, sebelum saya ingin memulakan kelas, saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Muhammad Hatta bin Rashid. Sebelum ini belajar dekat ALP Labuan, lepas tu sambung ke AKBN dan sambung ke CIAS Shah Alam. Dan sekarang menjadi tenaga pegawai penilai di College Mentari. Panggil apa ni? Nak panggil Encik apa? Apa dia? Panggil Encik apa? Oh, Encik Hatta ya. Baik, Cik. Dalam college ni saya mengajar bidang elektrik, tapi dalam masa yang sama saya juga mengajar tentang satu NOS yang berkaitan dalam college ni. Okey, sebelum tu ada siapa-siapa yang tahu pasal teori asas lah mengenai kesedaran peraturan teknologi maklumat? Tak tahu. Hello? Tak tahu Sebab tajuk yang saya ingin sampaikan pada hari ini dia kebanyakannya mengenai akta. Akta yang dibuat oleh Multimedia Suruhanjaya dekat negara Malaysia ni. Okey, saya mulakan ya. Hari ini saya ingin menceritakan topik Kod NOS CA02 yang bertajuk Kesedaran Peraturan Teknologi Maklumat Tahap 3. Okay. Diminta beri perhatian sebab tajuk ini agak rumit. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini dia terbagi kepada dua. Saya akan menjelaskan tentang Akta Komunikasi dan Multimedia di Malaysia. Yang kedua, saya akan menguraikan Undang-Undang Bawah Kawalan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Okey. Saya akan slide kepada pengenalan. Okey, pengenalan. Boleh siapa volunteer nak baca? Saya. Okey, baca. Okey, pengenalan. Pada pertengahan tahun 1990-an, satu paradigma baru dalam dasar Ya, kenapa?
Kenapa ni? Hello? Maaf Tuan, Oh. pengenalan. Okey. Pengenalan pada pertengahan tahun 1990-an, satu paradigma baru dalam dasar dan peraturan media menjadi satu keperluan dengan meledaknya industri komunikasi dan multimedia di Malaysia. Sehubungan itu, Malaysia menerima pakai modal peraturan penumpuan berkaitan dengan industri komunikasi dan multimedia pada bulan November 1998. Okey. Terima kasih. Siapa nama? Sheila, Oh, Sheila. Terima kasih Sheila. Okey, okey, saya akan menerangkanlah lagi terperinci tentang pengenalan kepentingan maklumat ni. Okey, dia maksudkan di sini pada pertengahan 1990-an tu satu peraturan telah dibincangkan dalam negara Malaysia ni. Dan perbincangan tu terhasil pada tahun 1990-an. Okey. Sehubungan dengan itu Malaysia ni, negara Malaysia dapat apa dia menerima negara Malaysia ni dia dapat menumpukan dengan satu menumpukan dalam industri komunikasi dan multimedia ni. Dia fokuslah, maksudnya dia fokus membuat satu undang-undang di dalam negara Malaysia ni dalam aspek industri komunikasi dan multimedia ni. Itu maksud dia. Okey. Saya teruskan ya. Boleh tak? Boleh, Cik. Okey. Okey. Seterusnya saya ingin menerangkan kesan-kesan undang-undang komunikasi yang telah digubal dalam negara ni. Okey, isi pertama. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang menetapkan satu rangka kerja baru pelaksanaan pengawal seliaan bagi industri. Maksudnya di sini di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dalam negara kita ni telah menetapkan satu carta organisasi yang melibatkan perlesenan dalam bidang-bidang tertentu, industri-industri tertentu dalam aspek multimedia dan dalam aspek multimedia lah dan aplikasi ni. Itu maksud dia. Okey, huraian kedua, kesan yang kedua, Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia pada tahun 1998 ni yang mencipta satu badan kawal selia baru, iaitu Suruhanjaya Aplikasi dan Multimedia Malaysia. Okey. Maksud dia di sini Akta Komunikasi dan Multimedia dalam negara kita ni telah dapat mencipta satu badan kawal iaitu yang bernama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Maaf saya ada kurang sihat hari ini. Dimaafkan ke juga? Ya, maaf. Ya, Cik. Okey. Apa, Cik? Tak apa. Apa, Bah? Okey. Seterusnya, okey. Ini adalah 5 matlamat dasar kebangsaan dalam aspek multimedia ni dalam negara kita. Okey, yang pertama, matlamat yang dasar kebangsaan yang pertama menjadikan negara Malaysia sebagai pusat dan hub tumpuan utama di dunia bagi perkhidmatan komunikasi, maklumat, multimedia dan perkhidmatan kandungan. Sebelum tu, ada siapa boleh berhenti nak baca ke? Saya lah, Cik. Okey. Fakta yang pertama, Muhammad.
Okey, yang pertama, menjadikan Malaysia sebagai pusat dan hub tumpuan utama dunia bagi perkhidmatan komunikasi maklumat, multimedia dan perkhidmatan kandungan. Okey, terima kasih Muhammad. Belum. Okey, sama. Okey, maksudnya di sini negara Malaysia ni tujuan dia untuk membuat satu undang-undang ni dalam negara kita, satu undang-undang multimedia ni dalam negara kita adalah supaya negara kita ni menjadi tumpuan utama dunia bagi perkhidmatan komunikasi, agar negara kita ni dipandang tinggi, dihormati dalam aspek komunikasi, maklumat, multimedia dan perkhidmatan kandungan. Okey, itu maksud dia. Okey. Fakta huraian yang kedua, siapa yang boleh berhenti nak baca? Hello kelas. Saya cik, saya. Okey, Muhammad Fikri ya? Ya. Nombor 2 kan? Nombor 2. Okey, teruskan. Menggalakkan kewujudan masyarakat madani yang celik maklumat dalam perkhidmatan dengan menyediakan kemudahan asas. Okey, terima kasih Muhammad Fikri. Sama. Okey, maksudnya di sini ya dalam aspek apa dia? Komunikasi ni adanya aspek undang-undang aplikasi dan multimedia ni dapat memberikanlah kepada anak muda kita dalam kemudahan asas. Contohnya kita dapat macam sekarang dapat mudah kita untuk membuat satu objektif atau kerja matlamat untuk assignment. Perlu aplikasi multimedia ni. Okey. Fakta yang ketiga, ada siapa nak berhenti nak baca? Hello kelas. Saya lah cik. Tapi Okey. masalahnya sekarang ni dekat slide tu dia ada Ni ya. macam Okey. Sekejap ya, sorry. tak nampak dia punya tulisan tu. Okey, nampak? Okey, nampak. Okey, yang ketiga, menambah dan memupuk sumber maklumat dan perkembangan budaya tempatan yang membantu mengetengahkan identiti kebangsaan. Okey, terima kasih Muhammad. Sama. Okey, saya nak terangkan di sini huraian yang kedua ni adalah apa dia? Contohlah. Kita bagi contoh orang pedalaman. Orang pedalaman ni contoh orang tempatan, orang-orang yang jauh daripada negara, daripada suasana moden maksud dia. Contohnya kita dapat memupuklah, macam memberi perhatian kepada orang bahawa aspek komunikasi ni dapat membantu orang mengetengahkan identiti kebangsaan. Okey. Okey, huraian yang keempat. Siapa yang boleh baca? Volunteer. Saya. Okey. Teruskan. Nombor 4, mengawal selia bagi faedah jangka panjang penggunanya. Okey. Terima kasih. Okey, matlamat yang keempat ni undang-undang aplikasi dan multimedia ni dapat mengawal selia bagi faedah jangka panjang penggunanya. Contohnya dengan adanya perlesenan atau rangka kerja dapat memudahkan sesuatu
sesuatu objektif tu dicapai dengan jangka yang panjang. Okey. Fakta yang kelima. Siapa nak volunteer nak baca? Saya cik, saya. Bagilah. Yasmin lah. Okey. Okey. Siapa? Yasmin. Ya saya. Boleh baca ke? Boleh Yasmin. Okey. Meningkatkan tahap keyakinan pengguna dalam perkhidmatan industri itu. Okey, maksudnya di sini okey. Terima kasih. Siapa tadi? Yasmin. Terima kasih Yasmin. Okey, seterusnya huraian yang kelima ni, matlamat yang kelima adalah dapat meningkatkan tahap keyakinan pengguna dalam perkhidmatan industri itu. Okay, maksudnya di sini dengan adanya undang-undang ni, seseorang pengguna tu dapat yakinlah dengan apa? Dengan apa yang telah diaktakan dalam undang-undang Akta Telekomunikasi ini dan Multimedia. Okey. Faham tak setakat ini? Faham cik. Okey, bagus Muhammad. Faham, Cik. Nice. Okey, saya teruskan ya. Okey, teruskan cik. Okey, Cik. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan undang-undang di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Maklumat Malaysia. Nama-nama yang terdapat, undang-undang yang terdapat dalam negara kita ni. Okey, yang pertama Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Okey, di sini dalam slide saya sampaikan ni saya tak bagi detail, saya bagi fakta untuk undang-undang di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Maklumat Malaysia ni. Untuk lagi detail nanti saya akan bagi kertas penerangan untuk rujukan ke anda semua dalam untuk tajuk undang-undang di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Maklumat Malaysia. Okey. Yang pertama, Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Okey. Dalam akta ni dalam akta ni, fungsi akta ni adalah menjadikan negara Malaysia ni sebagai pusat utama dunia bagi perkhidmatan komunikasi ni. Okey, itu dia punya fungsi akta. Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 ni. Yang kedua, Akta Perkhidmatan Pos 2012. Fungsi akta ni, Perkhidmatan Pos 2012 ni adalah menggalakkan kewujudan masyarakat madani yang celik maklumat dalam perkhidmatan dengan menyediakan kemudahan asas bagi peningkatan putusan dalam kualiti kerja dan hidup. Okey, yang ketiga, Akta Komunikasi dan Multimedia. Fungsi dia kejaya. Fungsi dia untuk menyediakan peruntukan bagi mengawal silia industri komunikasi dan multimedia dan bagi hal berkaitan. Okey, akta yang keempat, Akta Tandatangan Digital 1997. Fungsi akta ni adalah untuk dia sama juga untuk menyediakan peruntukan mengawal, tapi dia untuk penggunaan untuk perkhidmatan. Contohnya perkhidmatan pos laju, JNTIA, ABX. Okay, yang kelima, Akta Perdagangan Strategik 2010. Fungsi akta ni dikuatkuasakan adalah untuk menyediakan kawalan ke atas ekspor. Contohnya kapal dekat pelabuhan tu ekspor dan barang. Okey, faham ke setakat ini? Duhai kelas. Cik. Faham. Okey, terima kasih.
Okay, saya teruskan ya. Oh. Nanti kuis ni saya bagi last. Okay, ada soalan ke setakat ini? Tak ada Encik. Ada. Semua faham okey? Faham. Faham. Okey. Faham. Baguslah anak murid saya ni semua cepat faham. Mantap Encik. Kita orang pandai. Okey, itu saja untuk CA03 penerangan yang saya ingin sampaikan. Sekian, terima kasih. Okey. Nanti selepas ni saya akan berikan kertas penerangan lah untuk nota anda semua, nota rujukan. Sebab selepas itu saya akan berikan soalan quiz untuk kamu semua jawab. Boleh atau tidak? Boleh. Okey. Boleh, Cik? Okey, saya bagi dekat kejap ya. Boleh tunggu sekejap ya. Okey, Cik. Baik, Cik. Okey. Semua murid-murid boleh tengok saya dah bagi link dekat Google Meet ni. Boleh. Harap anda semua faham lah dengan okey tak semua? Okey tak? Dah baca? Hello, kelas? Tengah baca. Tengah Ya, baca, Cik. Cik.
Okey. Good. Merah Encik ni. Muhammad, okey tak Muhammad? Okey, Cik. Okey, mantap. Okey. Selepas kamu membaca nota tu dekat kertas penerangan, saya akan bagi kuis lah. Okey, untuk kamu jawab. Dalam kuis ni dia ada 4 soalan saja. Dia tak banyak pun. Santai-santai. Okey, boleh? Saya bagi link kuis ya. Boleh, Cik. Boleh Cik. Okey, saya dah hantar. Okey, diminta anda masuk lah. Dah. Siapa Jaden Blyden ni? Muhammad, dah masuk tak Muhammad? On the way. Dah masuk dah. Okey, mantap. 4 orang. Kita semua ada berapa orang dalam kelas? 1, 2, 3, 4. Okey, semua dah ada kan? Dah. Okey. Saya mulakan, saya start. Ready? One. Okey. Apa, sila cuba lagi ya. Oh, nampaknya okey lah, 50-50. Boleh usaha lagi. Siapa nombor 1? Umi Khalida, Tania. Lepas ni saya belanja anda Maggi. Umi Khalida. Boleh. Saya nak Maggi kari, Cik. Okey, boleh. Tak ada hal. 1 paket Boleh. Tania dapat 30%. 35. Okey. Okey, thank you kerana sudi menjawab kuis saya. Kuis Cik. Okey.
Macam mana dengan soalan kuis? Senang kah? Susah? Kah 50-50? Susah. Senang je, senang je, Susah. cik. Senang. Okay, biasa, normal lah tu. Susah, senang. Itu lumrah sebagai seorang student. Okey, sebelum saya akhiri kelas kita ni pada hari ini, saya ingin memberikan kamu tugasan yang perlu kamu hantar pada esok hari, sekurang-kurangnya sebelum sesi pembelajaran tamat, di jam 5 sebelum jam 5. Boleh tak? Hantar kat Boleh, mana cik. tu? Hantar ke pejabat saya, Blok J tingkat 3. Sebelah Cik Boleh Syam tak? juga ke? Ya, dekat barisan Cik Sam lah, Cik Sam. Kenal lah Cik Sam? Kenal bah. Kenal. Okay, Kenal. Cik. good. Okay, saya bagi tugasan lah. Tunggu sekejap lah. Okey. Saya dah berikan tugasan yang anda perlu buat dan akan hantar pada esok hari sebelum pukul 5. Boleh kelas? Boleh. Boleh, cik. Boleh. Okey. Saya rasa itu sajalah untuk penyampaian saya pada hari ini. Jumpa di next class dengan tajuk kemahiran kepimpinan. Okey. Diminta seorang wakil untuk baca doa. Boleh tak? Fikri, Cik Fikri. Fikri, cik. Fikri, Fikri. boleh tak? Boleh, cik. Okey Fikri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Amin. Semoga kelas kita hari ini diberkahi lah, diberkati. Okey. Amin. Terima kasih, cik. Itu saja. Terima kasih, cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih, cik. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Sama. Cik. Cik garang ah. Weh, Sayang, aku cik. berpeluh siap. Sudah Sayang, kak? cik.